Kalau okay, insyaAllah kita mulakan. Cikgu akan share slide kita. Okay, Aisyah sedia? Ya. Okay. Yang ini bahasa Melayu tingkatan 3. Okay, bila kamu dapat slide ni, kamu boleh berhentikan dia. Contoh, kamu tekan kat bawah ni, macam ni je. Okay, bahasa Melayu tingkatan 3, PDPR 12 bulan 3. Inilah insyaAllah hari Jumaat. Okay, untuk hari ini kita tengok indeks ataupun kandungan PDPR kita Aisyah. Yang mula kita kena tahu tema dengan tajuk. Betul, kita kena tengok pengenalan sikit untuk kita lebih faham pembelajaran kita. Lepas tu kita masuk kepada pembelajaran kita dengan langkah pertama, kita nak merangkak isi ni. InsyaAllah, isi karangan pendek. Lepas tu yang keempat, kita akan menulis isi tu. Isi yang kita nak tulis mengenai tajuk kita. Nanti cikgu jelaskan tajuk kita. Lepas tu cikgu akan bagi penilaian ataupun sesi tutorial. Sekejap lagi Aisyah kena hantar isi. Lepas tu cikgu akan nilai atau cikgu akan betulkan kalau ada yang salah. Lepas tu Aisyah betulkan. Akhir sekali Aisyah dapat menulis isi karangan dengan betul, dengan ada panduan daripada guru. Dan akhir sekali penutuplah Aisyah ya. InsyaAllah. Okay, tajuk kita tajuk dan tema lah. Okay. Tema kita waspada selalu, masih tema 4. Lepas tu tajuk berhati-hati di dalam di alam cyber. Pemahiran kita ini menulis dengan terancang. Terancang, kita merancang dulu sebelum kita menulis lah. InsyaAllah. Okay. Sekarang kita pergi ke bahagian pengenalan ataupun cetus kefahaman kita untuk menulis. Tadi Aisyah ada tengok mengenai 5 jenis scam, betul tak? Ya. Okey, sekarang kita akan tengok dan cikgu akan bagi huraian ataupun penjelasan dekat Aisyah. Okey, yang pertama. Hari ini aku nak cakap pasal 5 jenis scam yang tengah popular lah. Okey, scam yang pertama, love scam. Okey, scam pertama ni scam love scam. Love scam ni maksudnya orang yang nak cari pasangan, terutamanya pelajar sekolah yang dah meningkat remaja lah, ada naluri nak cari kawan berlawanan jenis kan, bukan pasangan pun dia nak cari kawan. Okey, kita tengok penerangan dia. Scam ni cara modus operandi dia pakai apps lah. Lepas tu perempuan cun, lepas tu hang pun PM, hang plan-plan nak jumpa, hang cakap kita jumpa dekat McDonald. Sekali dah dekat dah. Alamak awak, kereta saya rosak lah. Apa-apa orang towing ni dah datang, dia minta 300. Saya ada. Okey, scam ni selalunya dia akan bagi situasi kecemasan lah Aisyah. Contohnya kamu janji dengan kawan nak jumpa. Mungkin kamu tak jumpa seorang, kamu jumpa ramai-ramai kan. Okey. Dia cakap dia dah nak datang tapi tiba-tiba kereta pancit ataupun kamu kata kalau kamu sebagai pelajar motor pancit. Dia kata nak sampai dah ni tengah dalam kecemasan. Minta pinjam sekejap duit untuk betulkan kenderaan tersebut. Kamu pun kesian, kamu pun bagilah. Okay, contohlah. 150 je awak. Kita jumpa kat bengkel Taman Tun je. Okey. Lepas tu hang pun transfer 150. Kau dah untuk towing kan. Lepas tu harap tak jumpa. Okey, itu cara love scam antaranya. Kedua, jenis scam yang tengah famous, parcel scam. Parcel lah. Yang kedua, Aisyah pernah dapat ke parcel scam ni? Tak pernah. Okey, Aisyah kena hati-hati tau. Aisyah selalu beli barang kat Shopee tak? Selalu. Selalu. Okey. Contoh bila Aisyah beli barang yang kat Shopee ada alamat betul? Ada. Masa tapi tu buat alamat tempat saya. Buah alamat kan. Masa Aisyah dapat barang tu sampul ataupun plastik Aisyah ni Aisyah buang terus ke Aisyah buat sesuatu dulu? Buang. Buang terus. Okey. Yang ni untuk persainan Aisyah dengan semua murid dengan cikgu juga sekali. Sebelum kita buang parcel tu kita kena tarik alamat kita tu. Lepas tu kita gunting-gunting kecil baru kita buang. Sebab apa? Sebab sekarang ni penjenayah cyber ni dia orang akan cara-cara dekat mana? Dekat kantong sampah yang ada apa? Ada maklumat kita. Lepas tu nanti dia orang akan hantar barang dengan ada stiker ataupun ada pelekat daripada Shopee, Lazada ataupun apa-apa biasa apa-apa post yang biasa kita guna. Aisyah tahu. Aisyah hati-hati ya. Boleh? Boleh. Okey, kalau macam kes yang Encik ni nak cerita nanti dia berkaitan dengan hantar barang lepas tu tersilap.
tersilap dia cakap hantar balik dekat orang yang sepatutnya dapat barang tersebut. Okey, kita tengok. Dia punya Tiba kami telah tersalah hantar parcel ke alamat anda. Parcel ni bahaya. Barang yang salah orang boleh didapati bersalah. Jadi untuk elakkan ni kami dah contact company tu tapi kami kena bayar apa form ada bayar lah, bayar macam kos tanggungan kan. Tapi disebabkan ni ke alamat anda yang kena buat payment tu. Jadi aku punya saudara macam tu lah, jauh sikit lah. Dia telah kehilangan sebanyak 3,000 lebih. Masalahnya time dia cakap ni kan, dia siap WhatsApp macam dokumen-dokumen, lepas tu ada macam laman-laman polis lah apa jadah. Kalau kita yang waras ni memang kita akan nampak fake ah. Tapi kalau orang tengah panik, dia akan nampak benda macam legit ah. Okey, scam yang ketiga, renting scam. Scam menyewa rumah, especially orang-orang. Okey. Scam menyewa rumah Aisyah. Aisyah selalunya kalau macam kes yang orang bahagian polis ni jangan nak sewa rumah. Aisyah sewa rumah tak? Tak. Tak, Tak sewa. okey. Aisyah pernah pergi bercuti betul tak? Pernah. Contoh Aisyah pernah pergi mana paling dekat? Langkawi. Paling dekat dalam. Ya. Dalam Perlis pernah juga? Tak ada. Okey, Langkawi Aisyah sewa hotel ke? Sewa bilik hotel ke sewa homestay? Homestay. Hak ni kes. Contoh kalau kita nak sewa homestay, kita akan cari homestay kan. Lepas tu kita akan WhatsApp ataupun call. Zaman sekarang kita WhatsApp betul tak? Ya. Okey. Bila kita nak cari homestay tu kita WhatsApp, dia ada situasi yang mungkin terjadi sama dengan Encik Ina nak cerita sekarang. Okey, cuba kita tengok, kita teruskan. Macam baru start kerja kan, kita pun tak tahu tempat tu macam mana. So aku cari online. Lepas tu aku dapat satu rumah. Dan selalunya macam mana dia punya cara kerja, owner rumah tu akan cakap, oh saya dekat overseas sekarang lah, saya tak boleh nak bawa awak view. Agent pun tak ada lagi sebab kita owner dengan customer lah senang. Saya tak suka ada agent di tengah-tengah kan. Dia style macam tu. Jadi dia akan bagi gambar. Dia bagi gambar, korang tengok, korang rasa rumah tu cun. Lepas tu korang pun nak minta kunci lah. Dia cakap, oh saya kat overseas sekarang ni, balik lagi 3 bulan tapi rumah dah ready dah. Kalau awak nak kunci ni senang je. Awak bayar duit dekat PO Box. Maknanya macam FedEx ke, macam company-company post kan. Diorang ada kotak. So siapa masuk duit, nanti dia akan bagi nombor password kotak tu. Kau buka kotak, ambil lah kunci. So bila kau transfer duit, kotak pun tak ada, kunci pun tak ada. Macam tu lah. So scam dekat situ lah, deposit lah. Okay, yang keempat. Okey, dalam kes contoh kalau kita nak pergi bercuti homestay kan, kita tanya, kita tengok rumah tu, dia bagi gambar semua kan. Lepas tu dia minta kita bayar awal Aisyah. Lepas tu dia minta nanti dapatkan kunci dekat siapa-siapa. Ataupun dia cakap sampai dekat Langkawi tu ada orang akan hantar kunci. Kita pun bayar dulu Aisyah. Bila sampai kita tak dapat kunci dan kita tak dapat pun homestay tu. Contohlah, selalunya nak elak perkara ni terjadi, kita kena tengok apa? Kita kena tengok ataupun kita cari homestay yang penuh orang tinggal dah. Ataupun jangan bila sampai Langkawi baru kita bayar duit itu. Jangan bayar awal. Contohlah Aisyah. Okay, yang Ni seterusnya. yang tengah famous sekarang, tag number. Ni semua boleh baca kat Facebook lah. Macam mana dia contact korang, dia cakap tersalah register number phone korang. Lepas tu nanti cakap, aku nak cuba tukar dengan CIMB tapi nanti. Okey. Aisyah ada online banking? Tak ada. Tak ada. Mak ayah ada betul tak? Mak ayah. Tak tahu. Tak tahu. Okey, kemungkinan orang yang dewasa ada. Okey, untuk kamu hantar transfer duit, kita akan dapat nombor daripada bank tu, tahu tak? Aisyah ni untuk maklumat Aisyah lah. Nanti mungkin Aisyah tersilap, orang tanya TAC dekat handset mak ayah apa dia, Aisyah bagi. Jangan bagi tak yang tu, yang sangat sulit lah ataupun sangat kena jaga. Contoh, kita nak transfer duit, bank akan bagi nombor. Nama nombor tu TAC. Okay. Lepas tu, bila kita masukkan nombor tu dekat dalam web bank tu, baru kita boleh transfer duit. Okay. Dalam kes scammer ni selalunya, dia orang cakap, scammer akan cakap, saya tersilap daftar nombor telefon. Saya tersilap satu nombor je contoh. Dapat kat nombor telefon mak ayah kita. Lepas tu, TAC yang dia nak transfer duit tu, sampailah dekat telefon mak ayah contoh. Lepas tu mak ayah dapat TAC. Sedangkan mak ayah kita tak pun nak transfer duit buat masa tu. Tapi scammer ni yang nak transfer duit. Transfer duit bukan duit dia, tapi duit dalam akaun bank kita. Okay, jadi bila dia nak buat proses tu, dia kena request ataupun kena minta TAC. Jadi bank akan hantarkan untuk nombor telefon kita. Sebab kita daftar nombor telefon kita kan dekat bank kan. Jadi dia pun telefon kita kata dia tersilap apa? Tersilap
letak nombor telefon kita dekat bank dia. Dia cakap dia yang nak transfer, bukan kita yang nak transfer. Lepas tu kita dah fikir, betul lah sekarang bukan kita yang nak transfer. Mungkin dia memang tersilap number. Dia tersilap letak nombor telefon kita dekat bank dia. Mungkin sama nombor telefon kita, satu je beza. So kita bagilah nombor TXT tu. Jadi berlakulah transfer ataupun pemindahan duit kita tanpa pengetahuan kita. Selalunya benda ni jadi bila kita selalu publishkan ataupun selalu kita letak nombor akaun kita dekat Facebook, Instagram. Contoh Aisyah pernah tengok kan orang nak jual kan. Dia letak siap-siap nombor akaun dia. Yang tu sangat bahaya. Okay, zaman sekarang kurang ada sikit. Awal-awal orang jual online, orang suka letak nombor akaun. Bila ada nombor akaun tu, memudahkan scammer untuk melakukan aktiviti mencuri duit tu. Okey. Ni sebagai pencetus kelas kita hari ni. Kita nak bincang tentang jenayah cyber tau. Okey, lama penerangan cikgu tentang pengenalan sebab kita nak bagi masuk dalam situasi kita kita nak berfikir tentang langkah-langkah supaya kita tidak ditipu oleh penjenayah cyber ataupun scammer ni. Okey, kita teruskan. Okay, sekarang ni kita nak mencatat isi mengenai langkah keselamatan dekat dalam alam cyber berdasarkan bahan. Kan cikgu nak bagi bahan dalam bentuk video dekat Aisyah dan dekat murid-murid yang lain juga. Jadi bila dapat slide ni kamu klik kat sini. Okay, slide ni berbentuk gambar dan tulisan. Okay, Aisyah boleh bersedia dengan kertas sekarang Aisyah? Aisyah dah ada kertas? Kertas dengan pensel? Ada cikgu. Okay. Ada bahagian yang bukan isi. Apa tu isi? Isi kita nak cari isi berkenaan langkah keselamatan di alam cyber. So oleh itu kita kena tunggu dekat bahagian langkah. Sebelum langkah dia bukan isi. Kita hanya dengar untuk kita lebih memahami langkah dia. Okey? Aisyah? Ni maksudnya kita mencatat maklumat penting saja dekat sesuatu bahan. Maklumat penting tu kita kena tahulah apa yang kita nak catat. Kita kena tengok tajuk kita. Tajuk kita langkah keselamatan di alam cyber. Okey, sekarang bersedia? Kita boleh tengok sama-sama Aisyah. Okey. Yang pertama dia bagi tahu apa itu jenayah cyber. Dia kata jenayah cyber ialah jenayah komputer yang baru pada abad ini. Zaman Aisyah lah kan. Okay, yang ni belum langkah lagi Aisyah kan. Tapi boleh guna untuk pengenalan ni. Kita teruskan. Okay. Sekarang dia bagi jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan. Lepas tu kerosakan, pengubahsuaian program ataupun data komputer atau pencurian dan penggodaman. Okey, jenayah cyber ni contoh orang menipu macam scammer tadi Aisyah kan. Yang kedua, kerosakan. Kerosakan ni contoh Aisyah buat satu laman web. Ada orang rosakkan laman web Aisyah tu. Yang seterusnya pengubahsuaian program. Okey, Aisyah buat satu program dalam komputer. Contohnya Aisyah buat Facebook. Lepas tu ada orang lain ubah suai program Aisyah, lepas tu jadikan programnya. Ni salah satu pencurian lah, kecurian juga ni. Curi idea dan buat dalam hak sendiri. Okay. Ataupun data komputer. Data komputer ni kita boleh bila kita ada alamat komputer. Alamat komputer ni nama IP. Kat setiap komputer dengan telefon kita ada alamat Aisyah tak? Macam alamat rumah. Jadi bila orang ada IP ni ataupun alamat ni, dia boleh curi ataupun dia boleh ambil semua data yang ada dalam komputer kita. Yang tu adalah teknologi Aisyah tak? Kalau Aisyah belajar lagi banyak tentang komputer, lagi banyak benda Aisyah akan tahu. Lepas tu pencurian dengan penggodaman. Penggodaman ni lebih kurang macam dia rosakkan lah sistem komputer Aisyah, sistem apa lagi? Sistem laman web, murid-murid yang lain juga. Ini contoh jenayah cyber lah. Okay, selalu terjadi tanpa kita sedari, kita suka ambil gambar orang lain lepas tu kita jadikan gambar kita. Contoh kita edit. Contohlah, kalau nak ambil juga boleh tapi
kita bagi dalam bentuk asal. Kita bagi tahu ni dekat web mana, ni kat YouTube mana. Kita tak ambil lah video dia, kita jadikan video dia. Tu contoh bahan lah dalam internet. Selalunya video lah kita ambil. Okay, teruskan. Okay, jenis jenayah penipuan, pengintipan, kecurian maklumat, penyebaran virus. Zaman awal-awal tu banyaklah penyebaran virus komputer bagi penggodaman atau hackers. Ni banyaklah ni yang hujung sekali nombor 5 tu. Teruskan. Bagaimana nak elak maklumat dicuri? Adakah anda tahu terdapat banyak cara untuk mengatasi jenayah cyber? Ni penting bagian ni Aisyah. 1. Memberi kesedaran melalui kempen. Okay, memberi kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah cyber agar masyarakat memahami dan mengambil berat. Yang ni kalau nak tulis isi nanti, yang ni sekadar isi Aisyah. Tapi belum ada contoh, belum ada huraian. Jadi kita kena cari contoh, kena cari huraian. Aisyah, jom kita bincang Aisyah. Aisyah, boleh buka mic? Ya. Okey, Aisyah, jom kita fikir sama-sama contoh. Memberi kesedaran kepada masyarakat akan ancaman cyber jenayah agar masyarakat memahami dan mengambil contoh. Mengambil berat. Okey, boleh bagi contoh tak? Macam mana nak bagi kesedaran tu? Bagi melalui kempen kan? Contoh, bagi satu nama kempen yang kita boleh bagi. Aisyah bagi contoh satu nama kempen. Kempen apa? Aisyah nak bagi. Kempen. Aisyah boleh cipta sendiri. Kempen apa? Contohlah. Kempen apa Aisyah? Dekat sekolah Aisyah nak anjurkan kat kelas Aisyah. Kempen apa? Kempen kesedaran penipuan di Instagram contohnya. Boleh? Kan? Tu contohlah. Okey. Lepas tu secara lagi menjurus, dekat mana Aisyah nak buat? Dekat pameran kelab Aisyah. Tu contoh secara menjurus, sangat teliti, sangat memfokus. Okey, kalau nak hurai Aisyah boleh hurai juga sebagai apa? Kempen tersebut boleh memberi apa? Memberi kesedaran kepada ahli kelab dan murid-murid sekolah. Okey, contohlah. Okay, kita teruskan. Okay. Kita tengok isi yang seterusnya. Okay, isi yang kedua, mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Okay, huraian kat sini, pihak berkuasa perlu memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber berlaku seperti MCMC. Contohlah, kita boleh bagi tahu ada kita bagi contoh kerajaan menggubal undang-undang, lepas tu undang-undang tersebut perlu dikuatkuasakan. Contoh undang-undang mengambil hak cipta. Contoh buat video hak cipta orang lain. Selalunya kita nampak seperti penyanyi bila penulis lagu mereka dicetak rompak ataupun diciplak, ditiru, mereka boleh mengenakan tindakan terhadap pelaku tersebut. Okay, boleh buat contoh seperti tadi. Lepas tu boleh huraikan lagi insya-Allah. Terus kepada isi yang ketiga. Isi ketiga, bekerjasama secara multilateral dalam membantras jenayah cyber. Contoh, kerajaan perlu mengukuhkan hubungan multilateral dengan negara lain dalam mengatasi masalah jenayah cyber. Contohnya kita buat kerjasama dengan negara-negara lain untuk menghalang jenayah cyber dan dalam peringkat antarabangsa lah, di peringkat antarabangsa. Okay, teruskan isi yang seterusnya.
Isi keempat, memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Yang ni kita kena perkenalkan pendidikan, contoh dekat sekolah peringkat menengah, peringkat rendah maupun dekat prasekolah. Ada kan subjek ataupun mata pelajaran etika dalam menggunakan cyber atau menggunakan alat-alat dalam internet. Okey, dia bagi huraian memperkenalkan pendidikan etika dalam menggunakan teknologi pada setiap institusi pendidikan. Kamu buat contoh sekolah rendah menyediakan subjek berkaitan dengan penggunaan teknologi kepada pelajar. Lepas tu huraikan kenapa perlu ada pendidikan tersebut. Kamu boleh bagi huraian seperti pendidikan tersebut menyediakan pelajar untuk menghadapi jenayah cyber semasa mereka menggunakan teknologi. Selain itu mengelak juga mereka daripada melakukan kesalahan. Kesalahan cyber sendiri kadang-kadang kita tak tahu kita sendiri yang buat salah tu. Seperti mengambil hak cipta orang lain, mengambil gambar orang lain, mengambil video orang lain tanpa kita bagi tahu siapa yang buat video tersebut, siapa yang buat gambar tersebut. Okey. Kita teruskan. Ni sepatutnya kamu buat 4 isi saja. Yang ni dia bagi tak untuk mengumpul 5 isi. Okay, tak. Hanya sekadar 4 isi. Okay, sekarang kita teruskan dengan slide seterusnya. Okay. Kat sini, cikgu jelaskan kamu perlu tengok isi ni untuk mencatat maklumat isi berkenaan dengan langkah keselamatan dalam alam cyber. Okay, melalui bahan video ni lah. Okay, kamu kena klik, kemudian kamu dengar, kamu catat dalam buku karangan umum lah. InsyaAllah kita teruskan. Okay, ini sebagai contoh macam mana nak tulis isi tersebut beserta ada contoh, ada huraian untuk menjadikan isi dalam bentuk ayat yang gramatis. Okay, menulis isi karangan, tonton video rakaman untuk panduan tambahan. Cikgu ada bagi video rakaman tambahan sekali selepas ni sebagai panduan. Okay, video rakaman yang sedang cikgu rakam ni lah, dan ada satu lagi video sebagai panduan untuk membuat tugasan sekejap lagi. Okay, contoh, tulis 4 isi karangan mengenai langkah keselamatan di alam cyber dalam buku karangan umum. Contoh, isi tidak menerima pelawaan menjadi rakan dalam Facebook. Okay, contoh apa? Huraian apa? 1. Yang kedua, bagi 2 isi, bagi isi apa, bagi contoh apa, bagi huraian apa, buat sehingga 3 hingga 4. Okay, kita teruskan. Okey, ini sebagai tugasan. Tulis karangan pendek langkah keselamatan di alam cyber dalam buku karangan umum. Kemudian ambil gambar dan hantar ke WhatsApp cikgu. Okay, cikgu ada bagi panduan, nanti akan naik kat sini. Panduan tu kamu klik saja. Okay, cikgu ada bagi panduan tersebut pada kelas sebelum ni. Bagaimana untuk menulis karangan pendek yang ada pengenalan, isi dan penutup. Tapi dia buat hanya dalam satu perenggan saja. Isi pun isi yang tidak terlalu panjang. Isi duduk dalam satu perenggan saja. Okay, kita teruskan. Okay, panduan karangan pendek, pengenalan isi, penutup dan dalam satu perenggan. Di sini kamu boleh klik lah, bukan dekat slide tadi, dekat slide sini. Okay, ni dia tak naik lagi, nanti kamu dapat, kamu tunggu lama sikit, dia akan naik lah panduan tersebut. Ni cikgu bagi kat sini kot, insyaAllah. Kamu tunggu kat sini. Cikgu ada bagi panduan ni dekat kelas sebelum ni. Kamu boleh tengoklah sebagai panduan. Okay, kita teruskan dulu. Okay, sekian saja kelas hari ini. Ingatkan balik kita belajar apa? Kita belajar merangka ataupun merangka isi karangan secara terancang. Okey, terancang. Okay, dari situ cikgu dah bagi panduan nak ambil bahan daripada maklumat, kamu tulis dalam bentuk isi, lepas tu kamu kembangkan kepada ayat yang gramatis, macam mana kamu bagi contoh, kamu bagi huraian. Dan ayat tersebut, ingat kita belajar apa tu gramatis, betul dari segi syarat tata bahasa dan logik ataupun rasional. Walaupun ayat dia betul, isi dia tu tak kena logik. Kamu tak boleh katalah meja makan nasi macam tu, tak logik kan. Okay. Sekian saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Jangan lupa hantar tugasan. Ada 2 bentuk tugasan. Pertama, isi berdasarkan video yang cikgu bagi. Yang kedua, guna isi tersebut buat sebagai
karangan pendek. Cikgu bagi lagi video macam mana nak buat karangan pendek dan cikgu pun pernah jelaskan sebelum ni. Jadi hari ni kita tengok pemantapan kamu lagi, kemahiran kamu. Dulu cikgu dah ajar satu demi satu. Sekarang cikgu nak tengok kamu boleh tak buat seperti yang dikendaki format karangan pendek. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.